Assalamualaikum. Hari ini kita bersama episod kedua podcast Duduk Sembang. Kali ini, pada episod kedua kali ini, kita jemput idola gadis, idola anak muda masa kini, IR Zikri, selaku Bendahari Pemuda UMNO bahagian Selayang, sebagai penghormatan lah untuk beliau untuk mengisi tetamu jemputan bagi podcast episod kedua ni, episod Duduk Sembang Aperture bersama IR Zikri. So, apa khabar IR? Alhamdulillah, terima kasih bos atas jemputan. Sama-sama. So, saya ambil kesempatan ni kalau boleh untuk permulaan ni terangkan ataupun perkenalkan diri dulu ke dalam serba ringkas berkenaan latar belakang IR sendiri. Baik, apa pun terima kasih atas jemputan ke podcast Sembang Santai. Episod Duduk Sembang episod 2. Episod yang masih baru lagi. So saya akan cuba memberikan info yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini lah. Aperture IR. So, apa latar belakang sikit IR? Ceritakan sikit dengan sahabat-sahabat kita. Okey, nama saya Muhammad Zikri bin Mat Zaini. Mendapat professional engineer ni 10 tahun yang lepas lah saya ingat. Pada ketika itu umur awal 30-an. Untuk mendapatkan title ni dia mengambil masa berdasarkan pengalaman. Sekarang ni kerja apa? Sekarang saya kita kupas lebih dalam lagi. Tapi sekarang ni nak latar belakang, dah kahwin ke belum? Okey. So nampak laju kan? Nampak laju sangat kita kan, nampak kan. So tak apa. So saya sudah berkahwin lah dengan anak, ada 2. Orang rumah orang Taiping. Sekarang bekerja sendiri. Mempunyai sebuah syarikat pemaju perumahan. Alhamdulillah. Itulah sedikit semuanya. Berusia berapa umur sekarang? Berumur macam baru 29 sikit lagi awak, tambah 10. Okey, so kita ni bila kita orang yang ada title yang macam mana IR kata dulu, 10 tahun dulu dia ada IR tu, kita kena hormat lah. Ini pun sedikit basic knowledge untuk adik-adik ataupun followers TikTok kita lah kan. Bila orang yang ada title ni, lagi-lagi title yang genuine ni, kita kena menghormati lah title tu. Pasal title tu bukan senang nak dapat. Tapi semenjak dua menjak ni viral lah dekat TikTok pasal adalah orang yang kata dia doktor lah, dia pakar wireman lah, pakar wiring lah, tiba-tiba ambil combo apa semua tu kan. Dia macam logik ke logik ke, ataupun itu adalah sebagai orang kata bahasa-bahasa anak-anak muda ni palatau je kan. Okey. Yelah, sejarah pernah membuktikan ada manusia yang macam tu kan. Ya, betul. Kan kita kalau bila kita tengok tu macam too good to be true, tak semudah tu pun kan. Adakah pada IR sendiri untuk dapat title tu berapa lama sebenarnya? Okey. Yang semudah tu orang nak claim dia lah pakar wireman Malaysia, dia lah doktor, tiba-tiba bila pula wireman ada doktor ni? Ya, betul. Okey, untuk topik berkaitan dengan isu viral ni, bila kata ada seseorang yang claim dia adalah doktor, adalah professional engineer tanpa saluran yang sah, ianya sedikit sebanyak menjatuhkan credibility title tu sendiri. Yang mana title ni dia bukan satu title yang mudah untuk orang dapat. Contohnya macam doktor, untuk you dapat title doktor ni you perlu belajar. Kalau IR sendiri tu macam mana dapat proses tu? Untuk proses IR pun sama juga. Diploma dulu lah. So daripada diploma dah dapat IR? Oh, daripada diploma tak boleh dapat IR. Dia ada proses dia. So macam yang doktor tu kita dengar dia diploma saja, dia dapat IR. Tak boleh. Dia tak boleh dia dapat doktor. Oh, dia dapat IR juga? Dia ada nyatakan dia profesional jugalah, qualified professional. Banyak jawatan dia? Banyak jawatan dia. Biasalah. So daripada diploma, kalau ikut yang sebetulnya, dia kena ambil diploma dulu. Okey. Dia yang sebetulnya tak perlu diploma. Diploma ni ialah advantage untuk orang-orang yang dia kira kita kata slow lah. Proses slow untuk sampai. Lepas SPM dia pergi diploma, baru dia pergi degree. So ada setengah orang tu dia daripada SPM, matrik terus degree. Betul. So yang mana yang tak dapat masuk matrik, dia akan go to diploma. So macam saya start daripada bawah lah. Saya start daripada diploma and then degree. Degree tu mestilah pure engineering. Tak kira engineering civil, mechanical, electrical ataupun chemical, dia mesti pure.
Sebab ada setengah student ni, dia ambil subjek yang dalam kurungan. Contohnya, building material, engineering. Tak boleh, dia tak boleh begitu. Okay, so itu proses je lah yang saya cerita ni. Bila you dah dapat degree pure berkaitan dengan engineering, kerja pun mesti bidang yang kita study. Kita kerja dalam bidang yang kita study. Kalau dulu kita study civil engineering, kerja pun mesti civil engineering. Okey. Kalau dulu kita study mechanical engineering, kerja pun mesti mechanical engineering. Okey. Syarat yang diletakkan oleh BEM untuk jadi professional engineer ni, dia mestilah register lepas tamat degree, mesti register dengan BEM sebagai graduate engineer. Itu syarat. BEM tu apa? BEM adalah short form untuk Board Engineer Malaysia. Board Engineer Malaysia. So apa pun, habis degree dia kena daftar. habis degree dia kena daftar sebagai graduate engineer. Lepas tu? So daripada situ bermulanya pemantauan daripada pihak BEM. Ini cerita nak dapat title IR Kita nak dapat title IR ni. Di situ bermulanya nak dapat. Dia habis degree dia kena daftar dengan BEM. Syarat minimum yang ditetapkan oleh BEM adalah 3 tahun pengalaman. Lepas tu you boleh attend exam. Dia ada exam dia sendiri. Dia ada exam dia ada paperwork dia, tetapi tak semudah tu lah untuk lulus dalam tempoh 3 tahun tu. Dia biasanya orang yang pergi lepas 3 tahun tu kebanyakannya gagal lah. Dia nak interview tu ataupun paperwork tu mesti betul-betul you experience, you memang dah mendalami betul-betul dalam bidang yang you join tu. Maksudnya dalam bidang engineering tu. So 3 tahun ni adalah tempoh bertenang dia lah. Tempoh minimum. Tempoh minimum. Macam saya sendiri diploma. Saya sambung degree kelas pada waktu malam. Siang saya bekerja. Jadi saya mengambil pengalaman di situ. So nak siapkan degree tu dalam 3 tahun. So kita elok dah ada 3 tahun. Dekat situ. Universiti mana tu? Saya diploma di Universiti Malaysia Pahang. UMP Pahang. Lepas tu saya sambung degree di UiTM lah. UiTM mana? UiTM Shah Alam. Di UiTM Shah Alam. So dari situ selepas produk UiTM ni produk lah. UiTM. Produk UiTM yang melahirkan IR sekarang. Alright. So daripada macam saya ambil diploma. So waktu diploma tu saya dah bekerja. So kat situ saya dah ada 3 tahun experience selepas tamat belajar tu. Dan saya tambah pula experience 3 tahun selepas tamat degree. So jadi kat situ saya ada 7 tahun pengalaman. 7 tahun pengalaman. Untuk ambil the minimum yang kita nak sebut tadi, minimum tahun untuk ambil exam tadi 3 tahun kan. So tapi saya dah ada backdated tadi tu, saya ada 4 tahun dalam bidang construction waktu diploma. Jadi saya joinkan 7 tahun pengalaman tu dan saya buat paperwork semua. Tetapi di BM dia hanya berkira yang 3 tahun lepas 3 tahun saja. Tapi pengalaman kita ada dah kat sana. So makna kata bila kita join interview tu, dia tanya kita on technical, kita dah boleh jawab lah. Tak panik lah. Tak panik lah. So panjang tak perjalanan itu? Panjang. Taklah semudah dia tiba-tiba dia kata dia lah palang tahu semua benda. Tak boleh, tidak semudah tu. Apa semua tiba dapat title doktor macam tu je. Tidak semudah tu. Sebab macam kita cakap tadi tu, saya sendiri ambil masa 7 tahun untuk betul-betul mendalami bidang engineering ni. Lepas tu untuk dapat tu juga, untuk 3 tahun tu pula, saya kena compilekan report untuk 100 unit rumah yang saya dah buat. Berapa kali dulu exam nak dapat title IR? Sekali lah? Untuk saya sekali lah. Saya sekali. Bijak lah. Alhamdulillah lah. Tuhan yang bagi rezeki. Kali bodek kan. Kita kena bodek benda hari kita. Hidup kita aman-aman. So kita... Jadi tak semudah tu lah bila kata ada yang suka-suka untuk declare dia adalah professional, qualified. Apa motif dia macam tu? Biasanya adalah untuk mendapatkan maybe bad marketing untuk bisnes dia, kita pun tak tahu. Ada setengah tu mungkin dia merasakan title tu dapat meyakinkan klien dia. Yelah, tapi dia tak tahu ke orang boleh trace semua tu, tipu tak tipu apa semua kan. Betul lah. Universiti yang disebut tu pun tak pernah dengar pun. Betul. Dia buat majlis graduasi tu pun macam canggih lah kita bika kemas graduasi kan. Ya betul bos. Itu tapi dia macam tu lah. Yelah, tapi terpulang lah dekat dia Kita mengharapkan netizen atau adik-adik ni nak pilih idola yang macam kita orang. Yang logik akal IR ni. Yang mana tak apa-apa kat luar tu, jangan
Jangan percaya sangat lah. Kan? Rosak hidup nanti kalau percaya orang dah macam tu. Betul. Tapi tadi IR ada sebut. Ya, bos. IR kata sekarang IR ada sebuah syarikat perumahan. Kan? So, untuk kita assume IR adalah usahawan yang berjaya lah. Selepas dapat apa semua ni kan. Mungkin boleh IR kongsikan sedikit lah. Apa tips untuk sampai ke tahap ni lah menjadi usahawan yang berjaya tu kan. Yelah tak ada orang tu berbeza-beza. Kadang-kadang dia jual produk pun dia boleh fly, main forex pun boleh fly. Tapi dalam dunia IR ni sendiri, dunia perumahan ni, apa tips yang paling mudah untuk mungkin adik-adik kita yang melihat ni yang dalam level civil engineering ke mechanical ke nak join, nak masuk dunia meniaga ni, apa tips dia? Tips paling mudah, ringkas dan orang kata tu makan dalam lah. Ya. Okey, kalau tanya saya, tip yang paling mudah ialah bila kita melakukan sesuatu perkara tu mestilah dengan passion kita lah. So bila kita buat passion, tidak meniru-niru orang. So meniaga ni dia tak tentu. Macam orang cakap meniaga ni memang keras lah. Tapi dalam keras tu kalau kita ada passion, ketika kita jatuh kita tetap akan usaha untuk lakukan perkara tu sampai berjaya. Sebab passion kita tadi tu. Dan passion tu mestilah sentiasa konsisten. Ada setengah orang ni bila dia tiada passion, dia terikut-ikut. Khairul Amin jual sambal, dia pun nak meniaga sambal. Tapi dia tak konsisten benda tu. Dia tak ada passion untuk buat benda tu. So bila berlaku krisis sikit dia down. Yelah, passion ni dalam bahasa mudahnya minat lah. Dia ada minat. Dia ada yang mendalam. Orang kata chemistry dengan dunia yang dia ceburi tu. Betul. Barulah dia berdapat feel dia tu. Betul. Pernah jatuh kan? Banyak kali lah, bos. Tu memang all the way fly, Tak ada fly lah. with the wings. Dia memang jatuh tu banyak kali lah. Banyak kali? Lah. Sakit tak? Pedih lah. Kawan tinggal. Paling pedih COVID? Paling pedih ialah COVID. Kawan tinggal lah? Kawan tinggal. Macam apa? Yalah, bila kita di level yang tinggi pada ketika itu, memang ramailah kawan akan bersama dengan kita kan. Ya. Tapi bila kita jatuh, time tu lah kita akan kenal kawan-kawan kita. Kawan-kawan mana yang setia bersama kita. Tapi kita jangan rasa kecewa lah. Kalau saya sendiri, saya tak rasa kecewa sebab itu adalah pengajaran kepada kita. Setiap yang jatuh tu pasti ada. So kesimpulannya tips dia kena ada passion tu lah. Kena ada passion. Barulah boleh melalui fasa-fasa kejatuhan. Ya, betul. Apa pun yang datang, insya-Allah mesti lepas punya. Dengan semangat yang kita ada tu. Dengan semangat yang ada tu. Betul. Tapi berapa lama dah berniaga? Saya kalau ZY yang membuka syarikat sendiri ni lah. Kalau betul-betul berniaga ni dekat 15 tahun lah. Cuma saya official untuk ZYQ ni, untuk syarikat sendiri ni 12 tahun, 2012. Ya, so ni 2024, 2012 lah. Berapa kali jatuh agak tu? Saya ingat dan 3-4 kali jugalah. 3-4 kali. Jatuh bangkit. It's normal lah. Orang kata dunia berniaga ni keras tau. Keras. Dia selain usaha, doa tu, betul. Ikhtiar tu, dia akhirnya tawakal je lah. Orang tengok kita sedap lah. Kan? Dia tak tahu pasal yang jatuh tu. Betul. Dan kita memang tak kongsi pun. Tapi family semua ada lah. Family ada. Family semua tak jauh lah. Tak jauh. Tak ada apa lah. Yang support kita family lah. Okey. IR. Ya, bos. Dalam kita bercerita dalam topik hari ni, aperture IR ni, duduk sembang ni, kita pada episod kedua ni lebih nak bersembang pasal berniaga lah. Yalah, bos. Definisi berniaga ni besar. Kan? Definisi yang kita nak kupas hari ni IR, perbezaan antara usahawan dan ahli perniagaan daripada sudut pandang IR. Okey. Usahawan ni nama dia usahawan kan. Bila kita sebut usahawan maksudnya seorang usahawan yang berusaha. Beza dia dengan ahli perniagaan pula ialah ahli pengadaan lah. Ahli perniagaan yang berada dalam kelompok sistem perniagaan tu. Contohnya? Okey, contoh dia ahli perniagaan ni kita panggil, saya bagi contoh mudah, bos. Kalau kita ada buah apple. Kita ada buah apple. Kita bagi kepada buah apple tu kepada ahli perniagaan. Dia dapat RM1, dia akan jual RM2. Okey. Itu ahli perniagaan. Okey. Kalau kita bagi buah apple kepada usahawan, dia akan guna apple tu untuk buat jus. Contohnya. So maknanya baru dia jual. Maknanya dekat sini dia inovasikan apple tadi tu.
So IR ni dalam konteks ni, definisi IR ni, IR usahawan ke ahli perniagaan? Kalau tanya saya, pada permulaannya setiap ahli perniagaan tu bermula dengan ahli perniagaan, baru dia akan pergi kepada usahawan. Maksudnya kita kena bermula dengan sebagai ahli perniagaan ni, macam saya cakap tadi lah. Kita kena mula apa yang ada di tangan lah. Pada ketika itu kita nak inovasi susah, duit tak ada. Jadi kita kena mula apa yang ada di tangan. Kalau orang jual buah apple itu, kita ambil je buah apple tu, kita markup je kat situ. Kita trading je kita buat. Kita tak ada inovasi lah. Kita tak start lagi inovasi tu. Itu ahli perniagaan. Tapi lepas kita dapat keuntungan tu, bersedia ke kita untuk jadi seorang usahawan yang inovasi? Sama juga dengan kes saya macam tadi contoh Khairul Aming tu. Orang lain jual sambal, dia pun jual sambal. Ada orang jual sambal, dia nak ambil untung daripada kilang saja. Tapi beza dengan Khairul Aming ni, dia buka kilang dia sendiri. Dia ada inovasi dia. Daripada sambal dia buat dendeng pula. Itu seorang usahawan. Dia inovasikan perniagaan dia tu lah. Betul. Itulah perbezaan dia lah. Itu perbezaan dia. Dalam dunia yang mencabar ni lah, lepas kita cerita dalam pasca COVID ni lah, 2024 ni. Ramai orang nak berniaga. Betul. Dan kita pun ni lah, kita pun sebagai umat Islam, kita percaya 9/10 sumber perniagaan, sumber rezeki tu adalah daripada perniagaan. Kan? Tapi sebenarnya dunia perniagaan ni kasar. Kan? Betul. Kasar. So apa nasihat IR untuk followers kita dalam episod kedua Duduk Sembang ni berkenaan dengan tips untuk menjadi ahli perniagaan atau usahawan yang berjaya lah. Kan? Baik. Kalau nak berniaga, pertama sekali kita kena berniaga apa yang ada di tangan kita dululah. Apa yang ada di tangan tu bermaksud kita jangan buat loan. Kita start daripada bawah dulu. Yang kedua, kos pembelanjaan kita permulaan tu mestilah tidak melebihi RM2,000. So mana kita terbakar duit tu lebur-lebur lah, hangus-hangus lah. So kita jangan lebih daripada RM2,000 tu. Dan yang kita kena ingat, selepas kita dah masuk ke dunia perniagaan ni, macam bos cakap tadi, keras. Dan kita kena melalui fasa yang pertama, iaitu fasa 3 tahun survival. Yang tu dulu. Lepas daripada fasa 3 tahun tu, barulah mula untuk fasa seterusnya, perkembangan syarikat. So apa pun, sebelum nak masuk ke dunia perniagaan ni, mulakan apa yang ada di tangan. Mulakan dengan kos yang sangat minimum, bawah RM2,000. Dan make sure you consistent. Saya first time dengar ni RM2,000 ni. RM2,000 tu kita saya lebih kepada bergaul dengan orang-orang yang percaya tanpa keberanian mimpi tak jadi kenyataan. So macam mana definisi RM2,000 daripada view IR ni sebagai kenapa bukan RM3,000, kenapa bukan RM5,000, kenapa bukan RM10,000? Kita ambil RM2,000 ni sebab saya beranggapan orang yang ingin masuk ke dunia perniagaan ni biasanya adalah orang yang makan gaji dulu. Orang yang makan gaji ni, dia orang nak menyimpan RM1,000, RM2,000 tu susah. Tapi untuk kita membeli bahan perniagaan tu, dia sekurang-kurangnya mesti ada RM2,000. Kalau you nak loss pun RM2,000. Maksudnya IR bermula berniaga dengan RM2,000? Saya mula berniaga tak adalah dia serendah tu. Tapi kita macam saya dulu, saya start dengan berniaga buku dulu di pasar malam. Buku? Ya, saya menjual buku di pasar malam. Bukanlah sepanjang perjalanan cerita ni construction, developer apa semua, bukanlah? Bukan. Itu yang kita cakap tadi tu, mula apa yang ada di tangan lah. Mula apa yang kan, berapa cash yang ada. Kalau kita nak go to construction, kita tak ada tukang yang mahir. Walaupun kita ada kemahiran tu, tetapi orang yang nak mengendalikan kerja tu tak ada. Kita belum ada pengalaman lagi. Orang pun, kita ada pengalaman ni walaupun dalam bidang construction ni. Tetapi orang yang nak ingin bersama kita buat kerja tu tak ada, tak kenal lagi. Jadi kita kena mula dengan perniagaan apa yang boleh kita tambah nilaikan dia supaya kita boleh invest kepada perkara yang lebih besar. Contohnya macam saya tadi, kita start dengan berniaga buku. Untung sikit buku tu. Kita akan invest lebih sikit. RM3,000 ke RM5,000. Kenapa RM3,000 ke RM5,000? Sebab kita nak ambil pekerja tadi lah. Tak pernah buat loan berniaga? Macam mana? Permulaan tu tak pernah dia ambil loan berniaga ke apa ke? Permulaan tidak. Saya tidak pernah ambil loan berniaga. Saya hanya ambil loan berniaga apabila sudah melebihi fasa ketiga, fasa pertama tadi, 3 tahun. Cabaran 2024 ni agak-agaknya ada orang kata 2024 ni kita akan melalui gelombang kedua. Covid lah, gelombang kedua, kemelesatan ekonomi lah. Dalam sudut hartanah ni, adakah
itu akan menjejaskan syarikat developer sendiri. Okey. Setiap tahun, saban tahun kita dengar memang orang akan cakap, tahun depan ekonomi teruk. Datang tahun lagi, tahun depan ekonomi teruk. So benda ni sentiasa berlaku. Tetapi ianya bergantung kepada bagaimana financial ataupun strategik yang disusun oleh syarikat tersebut. Contohnya dari segi hartanah tadi, kalau kita maklum tentang ekonomi itu akan berada dalam keadaan suram, jadi kita lebih berhati-hati dalam melaksanakan projek. So, jadi kalau pandangan saya untuk tahun 2024 ni kita lebih kepada memerhati keadaan ekonomi semasa untuk bergerak dalam keadaan yang memerhati tanpa ada perkembangan atau memerhati dengan ada fokus lah. Ya, kita sudah ada fokus, memerhati dengan tak adalah slow down ni, tak adalah. Oh, tak ada. Kita tak boleh slow down, maknanya iklan sentiasa berjalan. Cuma kita nak tengok kalau kata kapasiti kita keluar banyak ni, terjual tak unit rumah kita tu. Kalau okey, kita akan masuk fasa yang punya rumah ni mampu milik ke memang ataupun orang kata untuk T20 meh? Kita target market dia siapa? Target market kita M40. Mampu milik lah? Mampu milik lah. M40 yang mana yang boleh buat loan lah. Okey. Target pembelinya swasta apa semua boleh ke ataupun government pekerja kerajaan ke apa? Swasta dan kerajaan lah. Tapi kita tengok keadaan sekarang ni, inilah kita balik kepada keadaan ekonomi tu. Kita nampak untuk kaki tangan swasta ni dia agak sukar sikit untuk mendapat dia punya loan tu lulus. Jadi kita go to government punya benefit lah. Ini pun kita sedang pantau sebab kita kena sentiasa melihat polisi-polisi yang disediakan oleh kerajaan. Contohnya apabila kerajaan melaksanakan skim, tiada lagi skim pencen untuk kaki tangan yang baru. So kita kena melihat juga bagaimana kaki tangan yang tiada skim pencen ni untuk membina rumah nanti, adakah dia juga akan masih diberi peluang untuk membuat loan LPPSA seperti mana yang ada pencen ni lah. Ada pencen ni. Jadi kita sedang memantau perkara-perkara begitu. Power lah ayat Tapi dalam waktu yang sama ni, untuk makluman sahabat-sahabat followers podcast Duduk Sembang, IR Zikri ni juga merupakan TikTokers lah TikTokers ke influencer macam tu lah. Belum sampai influencer lagi lah, bos. Belum lagi? Belum lagi. Cuba promote sikit IR punya TikTok. Okey, kalau kita bagi platform ni untuk IR promotekan sedikit dia punya orang kata apa? Business lah ataupun lifestyle page IR yang ada. Okey, kalau buat follower bos yang sedang mengikuti podcast kita ni, kalau berminat untuk mendalami kerjaya berkaitan dengan professional engineer ataupun step bagaimana nak jadi professional engineer, you orang boleh follow TikTok saya. Nama dia IR Zikri Zaini. You just type saja kat sana, insya-Allah boleh nampak lah pakai baju yang sama kuning ni kan. Berapa ramai followers sekarang? TikTok kita ada 50 orang macam tu. 50 orang? 50,000. 50,000? Kita baru ada TikTok 6,000 pun dah tak ada hari besok buat penulis selamat ada 50. Bagilah followers tu sikit kat TikTok kita. Boleh. Jadi mana-mana follower yang nak tengok saya punya fokus ni boleh follow TikTok bos. Terima kasih terima kasih. So di akhirnya episod kedua sampai ke penghujungnya, kita minta semua yang bersama-sama menyokong daripada awal hingga akhir untuk komen, like, follow dan share podcast serta semua platform-platform media sosial yang sedia ada, dalam terutama sekali dalam podcast Duduk Sembang ini. Satu platform baru pergerakan pemuda UMNO bahagian Selayang dalam mendekati anak-anak muda. Kita cuba buat dunia podcast ni, podcast Duduk Sembang. Ini adalah episod yang kedua. Daripada masa ke semasa kita akan jemput lagi individu-individu hebat seperti IR untuk bersama-sama dengan kami dan serta anak-anak muda yang di luar sana berkongsi pandangan, pendapat dan juga view dari kacamata outsiders ataupun orang kata yang dekat dengan anak-anak muda ni. Terima kasih IR. Terima kasih banyak sahabat-sahabat tim produksi. Sedia ada tim produksi podcast Duduk Sembang. Saya ucapkan terima kasih.
Semoga terus maju jaya, murah rezeki dan terus menyumbang ke arah kebaikan lah. Baik. InsyaAllah ada rezeki, kita jumpa lagi. InsyaAllah. Alright, so untuk semua, terima kasih. Episod kedua sampai ke penghujungnya. Kita tunggu siapa pula yang akan mengisi talent ataupun tetamu jemputan bagi episod yang ketiga. Sekian. Assalamualaikum.